dah buku yang yang tebal ya. Masih lagi kita membincangkan mengenai besok setiap nabi akan dikurniakan oleh Allah haud, perigi, kolam, telaga, ya. Dan umatnya akan masing-masing mendatangi. Perigi tadi, ya, nabi itu akan duduk situ tunggu. Ya, likulli nabiyyin haudun, bagi setiap nabi itu ada telaga, ada kolam, ya. Jadi termasuklah juga Nabi SAW juga pun ada perigi yang akan didatangi oleh setiap mukmin dari kalangan umatnya. Walaupun begitu, ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang dihalang, yang ditegah daripada mendekati. Malah nak minum daripada airnya pun tak boleh. Sebab siapa yang minum daripada air telaga itu tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Sedangkan kita ni dah tak minum semenjak daripada kita mati dia. Masuk alam barzah, bangkit padang mahsyar. Berdiri padang mahsyar pun setengah hari. Setengah hari bersamaan 500 tahun. Sebab sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Allah, macam mana dia? Jadi insyaAllah lah ya, kita tengok di sini. Siapa dia orang-orang yang dihalang tadi. Jadi telaga Kausar ni lah ya. Nabi diberikan dengan ya Haudul Kausar. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan suatu keistimewaan yang luar biasa dapat meminum air telaga tersebut, dan bila diminum tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Namun terdapat segelintir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilarang, bahkan nak dekat pun tak boleh. Ya, di mana dilarang untuk menghampiri, malah dihalang untuk minum daripada air telaga Kausar itu. Kita tengok satu hadis Nabi SAW riwayat daripada Imam Ahmad. Ya, Nabi bersabda, "Inni faratukum alal haudi." Ya, kata Nabi, aku ni mendahului kamu di telaga. Maksudnya sebelum umat Nabi Muhammad SAW pergi ke telaga, Nabi dulu sampai situ. Nabi tunggu kita kat situ. Nabi duduk kat situ. Ya. Man marra alayya, maknanya akulah orang yang mendahului duduk di telaga aku. Ya. Man marra alayya, siapa yang mendatangi, mana melalui lah. Syariba, nescaya dia dapat meminumnya. Mana bila boleh sampai ke telaga tadi, ya, ambil dia punya cawan, yang cawannya itu ialah jumlahnya sebanyak bintang yang ada di langit. Dalam hadis yang lepas kita dah sebut dia, ambil ya, kemudian kita pun minum. Bila dah minum, tak dahaga buat selama-lamanya. Wa man syariba lam yatma' abada, dan maka sesiapa yang syariba minum daripada air telaga itu, lam yazma' abadan, tidak akan dahaga ya abadan buat selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun, tetapi ya ada pula sejumlah manusia yang dihalang ya, alayya, atas aku, yang mananya dihalang untuk pergi ke telaga Nabi itulah ya. Aqwamun, beberapa orang ni kaum ya, a'rifuhum, yang mana aku kenal. Dia menjadi umat akulah. Wa ya'rifuni, dan mereka kenalkan aku. Ya. Summa yukhalu baini wa bainahum, tetapi kemudian maknanya dia dihalang untuk mendekati aku dan juga
mendekati telaga aku. Jadi ada sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalang. Ada malaikat beroblok kat situ. Nak pergi mana bang? Tu nak pergi telaga Nabi. Oh, minta maaf lah bang ya. Tak boleh. Nama dalam sini nampak tersenarai. Tak boleh dia. Tak boleh ya. Itu aku tambah lah ya. Kemudian yang ialah yang halang malaikat lah ya. Takkan Nabi halang. Tak boleh sampai ke situ. Kemudian yang selanjutnya dari ada hadis sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari. An Muhammad ibn Ziyad sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya. Dari Muhammad bin Ziyad ya, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya menyampaikan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi telah bersabda, wallazi nafsi biyadihi ya. Demi diriku, kata Nabi, yang berada di dalam kekuasaan Allah. Ya. La azudanna rijalan anil haudi. Ya. Maka akan, ya, nescaya akan dihalanglah. Ya, beberapa laki-laki daripada mendekati, ya, telaga aku tadi. Kama tuzadul gharibatu minal ibil anil haudi. Sebagaimana dihalang ibil ni mana unta-unta asing ya daripada kolam. Maknanya ni kolam ni milik seseorang. Unta-unta yang minum tu pun milik orang tadilah ya. Tiba-tiba ada unta lain datang. Oh, ini unta tak aku kenal ni, bukan unta aku ni. Jadi dihalanglah. Tak boleh pergi ke kolam. Begitulah keadaan umat Nabi Muhammad SAW yang dihalang seolah-olahnya begitu. Patutnya boleh minum kan juga dia. Dihalang bagaikan unta yang asing daripada meminum ya kolam yang disediakan untuk unta-unta tadi dia minum ya. Berdasarkan hadis-hadis di atas ya, hadis yang lepas pun dah banyak, bahawa terdapat mereka yang dihalang serta dilarang untuk minum dari air telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertamanya siapa dia? Yang pertamanya orang yang murtad. Orang yang berpaling tadah daripada agama ni. Keluar daripada agama Islam ini ya. Kerana kalau dah keluar daripada agama ni dah jadi kafir lah ya. Ya. Kafir ya. Terbatal habitat a'maluhum, terbatal semua dia punya amalan-amalan dia dan dia akan masuk ke dalam neraka. Sebab itu hukuman dia sangat berat. Orang yang riddah keluar daripada agama ni dalam hadis Nabi sebut ya, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang keluar daripada agama ni maka hukumnya dibunuh. Itu dalam hukum jinayah asy-syar'iyyah. Hukumnya dibunuh ya. Tapi kat Malaysia belum ada lagi hukumannya sebab kita masih mengekalkan lagi 3, 5, 6 lagi ya. Itu menjadi kewajipan kita lah ya. Nak macam mana kita nak mengupkan lagi ya supaya boleh sampai ke peringkat ini ya. Okey. Kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi ya. Dia kata di sini ada beberapa orang yaridu alayya, mendatangi aku, yaumal qiyamah, pada hari kiamah, rahtun min ashabi, beberapa orang dari kalangan sahabatku. Ya. Fayuhallauna anil khawdi ya. Tiba-tiba maknanya dia dihalang daripada diusir lah ya daripada haud, tak boleh ya pergi ke situ. Fa aqulu ya Rabbi, maka Nabi pun bersabda, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ashabi, tu kawan-kawan aku tu, sahabat-sahabat aku tu. Pasal tak boleh ya. Fayaqulu, lalu berkatalah Allah Subhanahu wa taala, innaka la ilma laka
Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la ilma laka, kau tak tahu. Ya, tidak ada pengetahuan bagimu, maknanya kau tak tahu. Bima ahjasu ba'daka, ya, apa yang telah berlaku selepas daripada ketiadaanmu. Mana selepas daripada kematian, ya, kewafatanmu itu, innahum irtaddu ala adbarihim yaqahqara, ya. Maknanya mereka ini berbalik ke belakang, ya, dengan maknanya murtad, keluar daripada agama, ya, melakukan dosa. Murtad ni tak percaya dengan agama, ya. Itu walaupun itu sahabat-sahabat di kat dunia dulu, tapi dia dah murtad. Maknanya dia tak boleh, ya. Kemudian berikutnya ada satu hadis sahih juga riwayat daripada Imam Muslim an Anas qala. Daripada Anas qala, berkata Anas, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azharina, ya. Pada satu masa, ya. Oh, Ustaz Asim dah pergi, ya. Peresmian malam ni, ya. Tahfiz tilawah, ya, di Masjid Negeri dah, ya. Peringkat Negeri Selangor, ya. Mana dia? Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ya. Pada satu masa ni kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, is uqfa ikfaan, ya. Maknanya, ya, maknanya waktu itu Nabi ni dia macam tertidur lah. Ya. Is akfa ikfaan, Nabi pun terlelap, ya. Summa rafa'a ra'sahu, tiba-tiba Nabi sedar, dia pun angkat kepala dia, ya. Mutabassiman, angkat kepala sambil tersenyum. Ya, bangun-bangun tidur terlelap, dia bangun angkat kepala, senyum pula Nabi, ya. Faqulna ma adhaka ya Rasulullah. Maka kami pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau ni ya Rasulullah senyum? Ya. Qala, Nabi pun bersabda, anzilat alayya anifan suratun. Baru sebentar tadi dia kata turun satu surah. Maknanya, ya, turun kepada Nabi surah, maknanya wahyu lah, ya. Faqara'a, maka Nabi pun bacalah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Apa ayatnya? Itu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Inna a'tayna kal kausar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi surah itu turun. Summa qala, kemudian Nabi pun bersabda, atadruna mal kausar, kamu tahu tak apa dia kausar itu tadi? Faqulna Allahu wa rasul alam, Allah dan Rasul lah yang mengetahui. Qala, Nabi pun bersabda, fa innahu nahrun. Kausar dalam ayat itu ialah nahrun, ialah sebatang sungai. Wa adanihi rabbi, yang mana Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada aku, azza wa jalla, khairun kasirun. Dia adalah sungai, sebatang sungai di dalam surga yang mempunyai khairun kasirun, kebaikan yang banyak. Ya. Wa huwa khaudun, kan maknanya telaga Nabi ni tadi, di padang mahsyar ni tadi, ya. Di alam akhirat besok, dia kan kita dah sebut hadis yang lepas, dia ada dua saluran yang dibekalkan dia punya air itu daripada sungai yang berada di surga, surga Firdaus. Dialirkan dua pipe tadi, satu pipe daripada emas, satu pipe daripada perak. Hadis yang lepas, ingat lagi? Tak ingat lah, ya. Banyak tak ingat lah, ya. Biasalah kalau tak ingat tu memang standard lah, ya. Kalau ingat tu kira hebat lah, ya. Sebab kita orang-orang yang dah macam saya ni, ya. Otak dah tumpul. Otak-otaknya dah mula tumpul lah, ya. Dia gitulah, nak ingat tu memang payah sikit lah, ya. Ya, maknanya dia ada saluran, dua saluran pipe. Ya, daripada emas, daripada perak, dia ngalir daripada surga masuk ke dalam telaga tadi itulah. Wa huwa haudun taridu ala ummati yaumal qiyamah aniyatuhu. Ya, maknanya dia punya telaga yang akan diberikan, akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat.
Aniyatuhu, dia punya gelas dia, cawan dia. Ada nujum, iaitulah sejumlah bilangan bintang di langit. Banyak. Ya. Wa yukhtalajul abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Tapi ada pula di kalangannya mereka tadi, hamba tadi, daripada kalangan yang ramai tadi, dihalang daripada sampai. Ya, nak sampai pun tak boleh, nak minum apa lagi tak boleh. Fa'aqulu rabbi. Lalu Nabi pun kata, wahai Tuhanku, innahu min ummati. Itu kan dari kalangan umat aku. Fayaqulu. Lalu Allah Ta'ala jawab, matadri ma'ahdasat ba'daka. Ya. Maknanya, engkau tak tahu apa yang berlaku selepas daripada peninggalan kamu ni. Dia maknanya jadi murtad. Murtad maknanya tak layak. Jadi maknanya, antara orang yang dihalang tak akan dapat minum tadi ialah orang yang riddah. Kemudian yang keduanya ialah orang yang tersesat akidah. Ini kalau tersesat akidah pun lebih kurang samalah, boleh jadi kafir juga. Ya. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah memberikan penjelasan bahawa orang yang akan dihalang dari Telaga Kausar minum daripada air telaga Nabi SAW adalah orang yang menyalahi akidah kaum muslimin atau orang yang akidahnya sesat. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi fi Tazkirah tadi, qala ulama'una rahimatullah alaihim ajma'in wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahu mislul khawarij al-ikhtilafi firaqiha wal rawafid ala tabayuni dhalaliha wal mu'tazilati ala asnafiha ulai wa haulai kulluhum yubaddiluna. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi bahawa ulama-ulama daripada kalangan kami telah pun menyatakan bahawa orang yang paling buruk, ya, orang yang paling dahsyat terusirnya dari telaga Nabi adalah orang-orang yang menyalahi jamaah kaum muslimin, ya. Seperti apa dia disebut di sini? Khawarij, ya. Seperti apa lagi? Syiah. Seperti apa lagi? Mu'tazilah. Ya, semua mereka itu ialah orang-orang yang mengubah akidah lah, dari segi akidah dia tadi, ya. Itu antara disebut oleh Imam Al-Qurtubi tadi. Kemudian yang berikutnya lagi, yang nomor 3 ialah pelaku bid'ah. Orang yang melakukan suatu yang bid'ah, yang tidak ada asas, ya, tidak ada asas daripada agama ni lah, ya. Tapi ini bab bid'ah ni dia banyak, ya, dia punya perbahasan lah, ya. Tapi kadang-kadang lah ada orang dia orang tak faham ni, kadang-kadang senang aja bid'ah. Ya, Nabi tak buat bid'ah. Kadang-kadang kita baca, ya, nak mula solat kan orang baca qul a'udzu birabbil nas kan, ya. Nabi sebut dalam hadis tu umum, ya. 3 kul tu antaranya ialah ayat yang menjauhkan kita daripada syaitan. Jadi kita bacalah kan, dia. Ulama-ulama dulu pun baca kan, dia. Sebelum solat qul a'udzu birabbil nas, itu pun bid'ah kau ni. Nabi tak pernah buat, ya. Nabi tak buatlah, kita kan nak solat. Nak solat kita nak jauh daripada syaitan kan, dia. Jadi benda jangan mudah sangat mengatakan bid'ah. Dia ada asasnya, dia. Ada asas dia tadi. Bolehlah baca, boleh tak boleh dia. Jadi jangan memudah, kita mudah sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, ya. Kalau langsung tak ada asas dalam agama, itu maknanya ya tak boleh lah, ya. Mana tadi, ya, hilang pula, terbang, ya. Qala Ibnu Abdul Bar wa kullu man ahdatsa fid din ma la yardahu Allah wa lam ya'zam bihi Allah wa huwa min mutarradinan haudi mub'adina anhu wallahu a'lam. Ini ada yang menyebutkan, ya, yang di bid'ah ni apa dia? Setiap orang yang membuat-buat perkara baru dalam agama yang tidak Allah redai dan tidak diizinkan oleh Allah. Ini banyak tempat, maknanya bila lepas solat Isyak baca suratul Mulk. Memang Nabi tak buat ramai-ramai, tapi kan ada hadis menyebut siapa yang baca surat pada malam hari dia dijauhkan daripada azab
kubur. Maka ada inisiatif, buatlah baca ramai-ramai. Kalau balik rumah Kang, tengok cerita lah apa itu nyembang dengan bini. Habis selap, tak ada buat apa ya. Baca inisiatif begitu. Oh, tak boleh. Nabi tak buat. Mana ada lepas solat Isyak baca itu? Oh, sudah. Mudah sangat. Aku kalau cakap dengan orang yang suka membinah ni je, mudah sangat. Lidah tak bertulang. Dah ada asas hadis. Apa masalah dia? Dia itu ya. Jadi bab bid'ah ni tengok dulu. Kalau tak ada langsung asas agama, barulah ya kita kata bid'ah dia. Ada gitu istilah dia. Setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak Allah redai dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang diusir dari telaga dan dijauhkan dari telaga. Ya. Jadi kita tengoklah ya. Kalau agak kadang-kadang kita punya apa istilahnya dalam bahasa kita? Alah, yang orang-orang tua-tua kita buat, apa istilahnya orang kita? Alah, benda-benda yang orang-orang kita buat zaman-zaman dulu, apa kita nak menyebut aku tak reti. Aku rapat mana yang jauh daripada itulah. Maknanya kita punya aku ni dah tumpul kepala ni sebab tumpul, kita pun naik tumpul ya. Adat nak sebut adat payah ya, adat ya. Adat tengok kalau kita boleh ubah suai kepada Islam ya boleh dibolehkan, apa tak boleh pula ya. Gitu ya istilah dia. Macam puasa sekalipun ya. Puasa, walaupun dalam agama kita ada puasa. Dalam Hindu pun ada puasa. Ya namanya puasa tapi berbeza-beza antara puasa dia dengan puasa kita. Itu istilah dia. Dia. Habis ya. Dan tidak diredai oleh Allah dan tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Itu. Kemudian satu riwayat daripada Sahal bin Sa'ad ya, berkata, Nabi SAW telah bersabda. Ya. Ini hadisnya kita dah sebut tadi ya. Okay. Jadi itulah antara orang yang dihalang daripada sampai ke telaga Nabi pada hari kiamat, langsung tak boleh, dekat minum pun tak boleh ya. Termasuk yang seterusnya ialah meniti titian sirat. Ni ya. Ni dah nak habis ni ya. Ni sekali baca lagi habis ni ya. Meniti titian sirat. Ni tak boleh lepas, semua ni akan meniti ya. Perjalanan terakhir manusia sebelum menjejakkan kaki ke dalam syurga ialah titian atau jambatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Bawah neraka jahanam, atas tu ada titian. Tiap kita ni kena meniti. Ya. Dan Nabi sebut pemandangan di atas di dalam neraka jahanam ni gelap, sebab neraka ini warnanya gelap. Ketika mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, yuqidu 'alan nari alfasanatin ya fahmarrat. Dinyalakan api neraka, waktu dah selesai dijadikan neraka, dinyalakan api neraka itu 1000 tahun. Fahmarrat, api neraka itu berwarna merah. Yuqidu alfasanatin ukhra, dinyalakan lagi 1000 tahun, mana 2000 tahun ya. Fab yaddad, api yang merah bertukar menjadi warna putih. Kalau kita bakar sampah, memang warna merah lah ya api dia kan dia. Tapi kalau kita nak masak, putih biru warnanya kan dia. Nak welding, ya warna biru. Kau welding pakai yang merah, nampak gaya tak welding lah gayanya ya. Masak kalau warna merah aja, nampak gaya gas dah nak habis. Bang, warna merah, kita dah goyang-goyang, ditongging, biru sekejap, lepas tu merah balik. Jawabnya habis lah ya. Jadi 1000 tahun berikutnya warna putih lagi panas. Yukidu alfasanatin, dipanaskan lagi 1000 tahun, 3000 tahun. Faswadat, api yang putih bertukar menjadi hitam. Itulah pemandangan dalam neraka. Kata Nabi, seperti malam yang gelap gelita. Jadi pemandangan di dalam neraka jahanam tu ya gelap. Atas tu nak meniti, tentu gelap juga. Sebab itulah dalam
disebutkan maknanya manusia akan mengeluarkan cahaya. Nanti akan tengok di dalam perbahasan ni akan mengeluarkan cahaya daripada tubuh kita. Ada yang terang benderang, ada yang langsung tak keluar lampu pun ada, ya. Ada yang keluar lampu daripada satu jari ni macam lampu pasal malam tu, ya. Gitu ya. Ada gitu istilahnya, ya. Semuanya terang tak terang pada tubuh kita itu berdasarkan amalan atas dunia. Ya, kalau kaki solat, kaki surau, kaki masjid, semua main kaki, ya. Kaki sedekah, kaki apa, terang benderang lah, ya. Tapi kalau jenis, ya, rumah dekat dengan masjid langsung pijak pun tidak, ya, itu masalah. Ya. Akhirnya sembahyang mayat baru dibawa ke masjid, ya. Itu masalah, ya. Gelap nanti, ya. Perjalanan terakhir tadi meniti titian sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Senang atau mudahnya perjalanan tersebut bergantung kepada bagaimana pilihan perjalanan hidup kita sewaktu atas dunia. Dia ikut kepada pemilihan kita, hidup atas dunia. Apakah kita memilih petunjuk Allah, iaitu jalan yang lurus agama, ataupun jalan yang bengkok, jalan mengikuti syaitan dan hawa nafsu. Oleh kerana neraka jahanam mempunyai api yang berwarna hitam, maka keadaan di atas titian sirat pun adalah gelap. Manusia akan mengeluarkan cahaya dari tubuhnya sesuai dengan amalannya atas dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mereka melintasi titian sirat sesuai dengan tingkat amal mereka. Di antara mereka ada cahayanya seperti gunung. Seperti gunung maknanya memantau macam spotlight. Ya. Dia. Ada pula yang cahayanya seperti pohon. Nampak jugalah tapi tak terang lah, ya. Tak boleh di situ kan. Dia macam lampu bawah je. Alamak dia. Ada cahayanya setinggi orang berdiri. Ya. Yang paling sedikit cahayanya setinggi menerangi kakinya aja. Alamak, ya. Kat bawah tu je. Dan sesekali cahaya tersebut terpadam. Bila terpadam, susah kita, ya. Kita tengok di sini. Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin cahaya mereka menerangi dari hadapan dan kanan mereka. Ini Quran sebut begitu. Maknanya waktu kita nak menyeberang tadi, dia bila dilorongkan ke kawasan situ gelaplah, sebab nak naik ke titian tu bawahnya neraka jahanam gelap, ya. Maka waktu itulah akan mengeluarkan cahaya. Ayat ni menyebut akan keluar orang mukmin mengeluarkan cahaya mereka menerangi dari hadapan dan kanan mereka. Depan pun, ya, spotlight, kiri kanan pun terang, ya. Perkataan sirat ialah daripada bahasa Arab yang maksudnya ialah, ya, tarik pun dia juga, sabil pun dia juga, ya. Kewujudan titian sirat merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara ijma'. Namun tidak semua membahaskannya secara terperinci. Ulama mentakrifkan sebagaimana berikut. Dia apa dia? Disebut di sini ialah jismun, ya, mamdurun ala matni jahannam, ya. Yariduhul awwaluna wal akhirun wa huwa qantaratun jahannama bainal jannati wan nari wa khuliqa min khina khuliqat jahannam. Jadi maknanya apa yang disebut dengan titian itu ialah jismun mamdudun ala matni jahannam. Satu jisim, maknanya satu benda lah, ya, yang terbentang di atas neraka jahanam. Yariduhu al-awwaluna wal akhirun, akan didatangi oleh orang yang zaman-zaman mula-mula hidup dulu, zaman Adam, zaman apa, ya. Golongan yang awal hidup atas dunia, wal akhirun, dan orang yang terakhir. Kita ni umat yang terakhir. Wa huwa qantaratu jahannam bainal jannati wan nari, dan jambatan ini akan melintasi, terletak di antara surga dan neraka ni, ya, akan dilintasi. Wa khuliqa min khina khuliqat jahannam,
dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jambatan ini sejak diciptakan neraka Jahanam memang dah sedia kat situ ya. Titian sirat itu kalau besar macam jambatan Kelang tu tak apa juga ya. Titian sirat itu lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ya. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Balaghani anna jisra adakku min asy'arati wa ahaddu minas sayfi." Kata Nabi, aku diberitahu, disampaikan kepada aku, balaghani, telah disampaikan kepada aku, annal jisra, ya, sesungguhnya jambatan itu, titian sirat itu, adakku minas sya'rati, lebih halus daripada rambut. Macam mana rambut ni memang dah halus ya, lebih halus ni tak nampak terus lah ya. Tak nampak nak pijak macam mana, nak nampak gelap lah tu. Ya. Itu dia. Memang betul-betul ini menguji. Ya, agak tak boleh yang tergantung-gantung ya. Nanti kita tengok dia punya kelajuan. Ada yang macam kilat. Ya, ada macam orang kuda yang paling laju. Ada orang macam jalan kaki. Ada yang tak bergerak-gerak berat. Ya. Ada yang terjatuh dalam neraka Jahanam tadi. Wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Allah. Kita baca macam ni pun gerun gitu ya. Nabi merupakan orang yang pertama melalui titian ini diikuti oleh umatnya. Mana? Nabi dulu meniti titian sirat. Ya. Kemudian umat Nabi Muhammad. Kita lah jadi umat dia. Nabi-nabi lain belum lagi. Kita belakang sana. Ya. Semua Nabi. Sebab yang masuk surga pun Nabi. Ana awwalu yadkhulu jannah yaumal qiyamah. Ya. Aku orang yang pertama masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Dah Nabi masuk, umat-umat Nabi Muhammad dah masuk, baru umat lain masuk. Tik-tik. Nabi Adam pun masuk. Ya. Nabi Ibrahim, umat dia. Kita dulu. Hebat tak hebat kita ya. Menjadi umat Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ya, wa yudrabu jisru jahannama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yujiru. Wa yudrabu jisru jahannam, dan akan diletakkan neraka jambatan tadi, titian sirat ini atas neraka Jahanam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fa akunu awwala man yujiru, dan akulah orang yang pertama melintasi titian sirat. Ya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis. Ada masa lagi? Ada lagi ya. Sekarang lambat ya. Dulu sekejap sangat dia, baru baca sekejap dah habis. Ya, sekarang ni boleh tahan juga lah ya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, fayad'uhum wa yudrabu siratu baina az-zahraini jahannam fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Allah kemudian memanggil mereka, lalu dibentangkan sirat atas neraka Jahanam. Baru aku sebut dah bunyi ya. Maka akulah orang yang pertama akan melaluinya dari kalangan para rasul bersamanya para ulama ahli sunnah. Ya. Sikit lagi nak habiskan ni. Ya. Para ulama ahli sunnah wal jamaah telah berpakat tentang kewujudan sirat berdasarkan hujah yang jelas daripada sunnah yang selalu kita bacalah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jadi sekali itulah ya tuan-tuan, untuk malam ini insyaallah kita sambung dalam tazkirah Ramadan. Ya. Jadi sekarang ni banyak tempat tazkirah ya, tazkirah. Tapi saya ingat tazkirah saya akan sambung pakai ini ajalah ya. Sebab tajuknya kalau tajuknya ditentukan tak apa. Tajuknya umum, cerita pasal puasa. Ustaz ini cerita itu. Malam besok ustaz ni ya benda yang sama, kita naik boring. Ya. Jadi seelok-eloknya kita sambung kitab ni aja, senang cerita dia ya. Lagi bagus. Daripada benda yang sama asyik cerita puasa pajilat. Ya la'alakum tattaqun, yang tu la'ala sampai ujung la'ala tattaqun. Ya, ilmu tak bertambah. Jadi saya akan sambung. Saya dibagi dua kali saja. Saya sambung buku ni sampai habis. Ya. Dan kemudian kita akan sambung berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.